Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kumpulan saya ingin membentangkan mengenai report iaitu falsafah dalam isu semasa bagi seksyen 25 semester 2 sesi 21-22. Okey, dimulai dengan sesi pengenalan diri daripada kami terdiri daripada 10 orang pembentang, iaitu bermula daripada Muhammad Syafiqul, Muhammad Nur Azwadi, Muhammad Alizi, Muhammad Raimi, Muhammad Amiruddin, Muhammad Yusof, Muhammad Khairul, Muhammad Haris, Muhammad Aminil dan Eric. Okey, kami dibimbing oleh pensyarah Dr. Ahmad Sharifuddin bin Mustafa. Assalamualaikum, saya Muhammad Raimi Farhan bin Nur Azli, bernombor bentrik CD210286. Sebagai pembuka bicara, Malaysia sebuah negara yang aman dan makmur yang telah merdeka selama 65 tahun, antara negara di Asia Tenggara yang berkembang pesat dan maju dalam semua aspek seperti ekonomi, politik, sosial dan undang-undang. Namun yang demikian, jika kita lihat dalam keadaan masyarakat di Indonesia hari ini, terdapat satu permasalahan yang berlaku melibatkan golongan kanak-kanak. Permasalahan tersebut ialah penderaan kanak-kanak. Seperti yang anda lihat, di sini terdapat beberapa kereta akhbar. Yang pertama ialah dera budak sampai mati, angkara dendam, bapa keparat mati disebabkan kasih ibu. Yang seterusnya ialah tetap sayang pembunuh anak. Ini semua merupakan kes yang melibatkan penderaan kanak-kanak. Seterusnya, saya akan menerangkan 4 jenis penderaan kanak-kanak. Yang pertama ialah penderaan fizikal. Penderaan fizikal boleh ditakdirkan sebagai keganasan secara fizikal terhadap kanak-kanak yang dilakukan oleh ibu bapa, penjaga ataupun sesiapa sahaja yang sepatutnya menjaga dan bertanggungjawab melindungi kanak-kanak. Penderaan ini dapat dilihat melalui kesan kecederaan seperti lebam di bahagian badan, muka dan kaki kanak-kanak. Kesan ini disebabkan oleh kekerasan yang disengajakan kepada kanak-kanak. Akta Perlindungan Kanak-kanak 1991 pula menakdirkan kecederaan yang dilakukan oleh seseorang kepada kanak-kanak yang dapat dilihat seperti parut, kecederaan pada tulang, seliuh, pendarahan, luka terbakar, melecur dan banyak lagi. Yang kedua ialah penderaan emosi. Penderaan emosi boleh ditakdirkan sebagai gangguan psikologi dari segi mental dan emosi sama ada didera dan dianiaya oleh ahli keluarga. Emosi adalah perasaan seperti gembira, sedih, marah, geram, benci, sakit dan sebagainya. Antara contoh penderaan emosi terhadap kanak-kanak ialah kurang kasih sayang, kurang perhatian, membenci kanak-kanak, pergaulan disekat seperti tidak dibenarkan berkawan ataupun bermain, sering memarahi kanak-kanak, ditakut-takutkan, ditengking, malah ada keluarga yang memusuhi anak mereka sendiri. Walaupun perkara ini biasa dilihat, tetapi sukar untuk dikenal pasti sekiranya ia disebabkan oleh kanak-kanak itu sendiri ataupun didera. Sekiranya tiada penderaan dilakukan, ibu bapa hendaklah membawa anak mereka kepada pakar untuk rawatan. Yang ketiga ialah penderaan seksual. Penderaan seksual ditarifkan apabila kanak-kanak terlibat dalam gangguan seksual sama ada menjadi pemerhati ataupun mangsa kepada aktiviti yang berunsur seks oleh mana-mana individu untuk mendapatkan kepuasan nafsu seks mereka. Kanak-kanak terdedah dengan golongan gila seks kanak-kanak yang dipanggil sebagai pedofilia, iaitu individu yang menggunakan kanak-kanak sebagai bahan seks demi kepuasan dan memenuhi kehendak mereka. Hal ini termasuk mempengaruhi kanak-kanak atau memaksa mereka melakukan seks, menyentuh kemaluan kanak-kanak, bersetubuh, merogol, mendedahkan kemaluan, meliwat atau menghasilkan gambar lucah kanak-kanak. Yang terakhir ialah pengabaian. Pengabaian juga merupakan salah satu jenis penderaan terhadap kanak-kanak. Pengabaian merujuk kepada ibu bapa, penjaga atau ahli keluarga yang gagal memberikan keperluan asas kepada kanak-kanak dari segi emosi, fizikal, kesihatan, pendidikan, tempat tinggal dan sebagainya. Pengabaian ini dapat menyebabkan kanak-kanak terdedah dengan segala bentuk ancaman dan juga bahaya yang boleh mengancam nyawa mereka. Sebagai contoh, pengabaian fizikal seperti kegagalan untuk menyediakan makanan,
tempat tinggal, pengawasan, perubatan serta pendidikan. Pengabaian emosi pula seperti kurang memberi perhatian, selalu memarahi, kurang penjagaan psikologi, sekatan pergaulan. Seperti contoh, kanak-kanak ditinggalkan tanpa awasi, terjatuh dari tangga, ditinggalkan di dalam kereta, terjatuh dari bangunan dan dibiarkan sendirian merupakan contoh kes penderaan dalam kategori pengabaian ini. Kita teruskan lagi dengan pengenalan. Bersama Sejahtera, saya Muhammad Amiruddin Beremi Azrul, CD 210280. Di sini saya ingin mempersembahkan tentang pengenalan. Setiap kanak-kanak mempunyai hak untuk hidup sihat dan bebas dari keganasan. Setiap tahun, sekurang-kurangnya 2,000 kanak-kanak di Malaysia dilaporkan menjadi mangsa penderaan dan pengabaian kanak-kanak. Penderaan kanak-kanak adalah masalah global yang besar. Ia memberi impak serius terhadap kesihatan mental dan pertumbuhan fizikal kanak-kanak, kesejahteraan dan perkembangan sepanjang kehidupan mereka. Dengan itu, ia menjadi masalah masyarakat secara amnya. Apakah penderaan kanak-kanak? Penderaan kanak-kanak merujuk kepada penderaan secara fizikal, emosi, penderaan seksual, kecuaian dan pengabaian terhadap kanak-kanak, termasuk sebarang bentuk eksploitasi atau komersial. Merangkumi semua jenis penderaan fizikal dan emosi, penderaan seksual, pengabaian atau kelalaian, eksploitasi komersial dan lain-lain eksploitasi yang boleh menyebabkan kerosakan kepada kesihatan kanak-kanak dari segi survival, perkembangan dan harga diri. Penderaan kanak-kanak secara amnya dibahagikan kepada 4 jenis penderaan termasuk penderaan fizikal, penderaan seksual, penderaan emosi dan pengabaian. Penderaan fizikal ialah kecederaan fizikal dari segi kecederaan ringan sehingga kecederaan teruk seperti patah atau kematian, disebabkan oleh pertumbukan, tamparan, sepakan, gigitan, goncakan, capakan, tikaman, tercekik, pukulan yang menggunakan tangan, kayu atau sebarang objek, atau apa-apa kecederaan yang mendatangkan kecederaan kepada kanak-kanak. Yang kedua ialah penderaan seksual. Sebarang aktiviti yang termasuk untuk mendapatkan kepuasan dan memenuhi kehendak orang dewasa atau kanak-kanak remaja di mana mengikut umur atau perkembangan yang boleh mengambil tanggungjawab dan yang dipercayai. Yang ketiga ialah penderaan emosi. Biasanya sukar untuk dibuktikan. Terdapat 5 jenis penderaan. Yang pertama ialah berbagai cara memperkecilkan seorang, termasuk kaki buli di sekolah. Yang kedua, tabiat suka mengenakan orang lain. Yang ketiga, memperkecilkan dan memalukan. Yang keempat, menolak perawatan. Yang akhir sekali, mengurung kanak-kanak dalam almari gelap. Yang akhir sekali ialah pengabaian. Pengabaian berlaku apabila kanak-kanak menginap di rumah di mana orang dewasa tidak memberi keperluan asas seperti fizikal, perbuatan, pendidikan dan penyeliaan dan akhir sekali emosi. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Aziz Syazwan bin Adnan, nombor metrik CD 210282. Hari ini saya akan membentangkan slide pembentangan berkenaan dengan falsafah, iaitu latar belakang kajian. Yang pertama adalah fenomena penderaan dan pengabaian kanak-kanak meningkat dengan mendadak sejak akhir-akhir ini. Penderaan dan pengabaian kanak-kanak didefinisikan sebagai tingkah laku sosial yang tidak mematuhi norma-norma masyarakat atau tingkah laku devian, terutamanya di kalangan masyarakat bandar yang berorientasikan perkembangan industri dan berteknologi tinggi. Akhirnya, implikasi dari proses ini mewujudkan perubahan yang drastik di dalam kelas sosial, struktur keluarga tradisional, nilai-nilai dan norma dalam masyarakat. Okey, seterusnya mengenai kajian mengenai penderaan dan penganiayaan kanak-kanak ini juga mendapat perhatian di seluruh dunia. Perkembangan kajian di Amerika terhadap penderaan kanak-kanak ini berjalan secara berperingkat. Terdapat 5 peringkat, iaitu tahap pertama iaitu pada tahun 1946, iaitu kes penderaan fizikal terhadap kanak-kanak telah mula dikenal pasti. Yang kedua, dari tahun 1946 hingga 1962, iaitu tiada kajian yang dijalankan ke atas kes penderaan kanak-kanak dalam jangka masa ini. Tahap ketiga iaitu selepas tahun 1962 hingga 1974, iaitu fenomena mengenai penderaan kanak-kanak menjadi jelas dan dikenali sebagai sindrom anak didera. Seterusnya tahun keempat iaitu tahap keempat iaitu tahun 1974,
iaitu kesedaran masyarakat tentang penderaan seksual terhadap kanak-kanak meningkat dan memula penekanan terhadap rawatan dan perlindungan. Akhir sekali, iaitu tahap akhir pada tahun awal 1980-an. Pencegahan penderaan dan pengabaian kanak-kanak merupakan misi utama ISPCAN, iaitu Persatuan Antarabangsa Pencegahan Penderaan dan Pengabaian Kanak-kanak. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Yusuf bin Supardi. Nombor matriks AD 210073. Hari ini saya akan membentangkan tentang kenyataan masalah yang kami perolehi semasa membuat kajian. Sebelum kenyataan masalah yang terjadi, kita perlulah mengenal pasti terlebih dahulu tentang masalah penderaan kanak-kanak yang merangkumi semua aspek dan sejauh manakah seriusnya masalah penderaan ini berdasarkan statistik tertentu, faktor, implikasi, dan maklumat-maklumat umum tentang penderaan kanak-kanak. Penyataan masalah bagi kajian kami adalah untuk mengkaji dan menganalisis perkara berkaitan tentang pemahaman masyarakat, khususnya ibu bapa terhadap kes penderaan kanak-kanak yang semakin berleluasa, terutama di Malaysia, yang pada akhirnya boleh mengakibatkan kesan negatif terhadap kanak-kanak tersebut. Okey, seterusnya ialah objektif kajian. Objektif kajian ini ialah untuk mengenal pasti tentang masalah penderaan kanak-kanak dan menentukan sejauh manakah pemahaman masyarakat terhadap masalah penderaan kanak-kanak ini. Okay, yang pertama, mengenal pasti kadar jenayah penderaan kanak-kanak dalam masyarakat. Tak kira lah sama ada daripada segi fizikal, emosi, gangguan seksual dan juga pengabaian. Yang seterusnya ialah mengenal pasti kesan daripada penderaan terhadap pembesaran kanak-kanak yang boleh mempengaruhi perkembangan minda, fizikal dan juga tingkah laku mereka. Yang ketiga ialah mengkaji kesedaran masyarakat terhadap jenayah penderaan kanak-kanak. So, adakah masyarakat prihatin tentang kes penderaan di sekitar perumahan mereka jika berlaku sekalipun? Yang keempat ialah mengkaji faktor-faktor berlakunya kes penderaan kanak-kanak dalam masyarakat. So, adakah krisis rumah tangga, masalah kewangan dan juga kurang didikan agama daripada oleh golongan ibu bapa ini sehingga mereka mendera anak mereka. Yang kelima, memberikan beberapa cadangan atau cara untuk mengurangkan kadar kes penderaan kanak-kanak dalam masyarakat. Ini boleh kita lihat jika ada kempen-kempen atau ceramah yang dianjurkan untuk merangkan dan memberi kesedaran kepada golongan-golongan ibu bapa. Yang seterusnya ialah menawarkan beberapa alternatif yang efektif untuk membendung kes penderaan kanak-kanak di beberapa institusi yang melibatkan penjagaan kanak-kanak seperti Taska dan lain-lain. Adakah pihak kerajaan atau NGO yang terlibat meningkatkan pengawasan dan security di Taska untuk keselamatan kanak-kanak? So, yang terakhir sekali ialah mengenal pasti kekurangan perstrukturan kekeluargaan yang boleh berlakunya ke arah kes penderaan kanak-kanak di masa kini. So, contoh yang kita boleh lihat adalah ibu bapa yang beri kurang perhatian kepada kanak-kanak sehingga mereka mengabaikan jagaan kanak-kanak mereka. Sekian daripada saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Azwadi bin Yusuf, nombor metrik CD210089. Saya akan menerangkan tentang kepentingan kajian. Aspek utama dalam kajian ini adalah untuk menumpukan kajian
terhadap penderaan kanak-kanak melalui 4 aspek, iaitu fizikal, emosi, seksual dan pengabaian. Seterusnya, kajian ini juga boleh dimanfaatkan oleh institusi-institusi dalam negara yang bertanggungjawab untuk mengurangkan kes penderaan dalam kalangan kanak-kanak seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat, Lembaga Pembangunan Penduduk, Keluarga dan Negara, Jabatan Agama di setiap negeri dan agensi-agensi yang terlibat. Seterusnya adalah menyelidik faktor-faktor yang menyebabkan masalah sosial ini masih berlaku dalam kalangan masyarakat dan mengambil kira pengetahuan dan kesedaran penduduk Malaysia tentang kes penderaan kanak-kanak sama ada ringan ataupun kritikal. Sekian saja daripada saya berkenaan dengan kepentingan kajian. Seterusnya adalah analisis kajian. Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Saya Muhammad Syaful Hazim Abdul Rahman, Pemetrik CD 210323. Hari ini saya akan memperkenalkan berkenaan dengan analisis kajian. Dalam analisis kajian ini, catapan yang pertama, kita menguji berkenaan dengan kanak-kanak ni mudah ataupun tidak terhadap kes penderaan ini. Okey, berdasarkan tinjauan ini, catapan ini terbukti bahawa majoriti daripada responden memahami konsep kelestarian dalam menangani kes penderaan yang semakin berleluasa dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Terdapat 90% daripada 50 orang responden telah mengambil berat terhadap kes penderaan yang berlaku dalam kalangan masyarakat Malaysia. Manakala 10% dari kalangan responden menganggap kes penderaan kanak-kanak ini masih lagi dalam kawalan kerana kemungkinan pendedahan anak-anak mereka dalam keadaan yang sihat, penjagaan anak-anak mereka dalam keadaan yang terkawal atau pergaulan yang sihat serta tidak terjerumus ke arah kes penderaan yang kini semakin berleluasa dalam kalangan masyarakat di negara ini. Catapan ini terbukti bahawa majoriti daripada responden memahami konsep kelestarian dalam menangani kes penderaan yang semakin berleluasa dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Terdapat 90% daripada 50 orang responden telah mengambil berat terhadap kes penderaan kanak-kanak yang berlaku dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Manakala 10% daripada kalangan responden menganggap kes penderaan kanak-kanak ini masih dalam kawalan lagi. Ini kerana berkemungkinan pendedahan anak-anak mereka dalam keadaan yang sihat dan penjagaan anak-anak mereka dalam keadaan yang terkawal dan pergaulan yang sihat serta tidak terjerumus ke arah kes penderaan yang kini semakin berleluasa dalam kalangan masyarakat di negara ini. Perolehan dari pengundian ini jelaslah majoriti daripada responden masih lagi celik terhadap kes penderaan yang berlaku di negara ini. 74% daripada responden bersetuju bahawa kes penderaan ini telah membuka mata setiap masyarakat di Malaysia. Walau bagaimanapun, 26% daripada responden masih lagi menganggap kes penderaan ini masih lagi belum mencapai dalam tahap yang baik dan terkawal oleh kerana ada segelintir masyarakat di negara ini masih lagi kurang pendedahan terhadap kes-kes penderaan kanak-kanak yang semakin serius. Tinjauan pada soalan yang ketiga, ia antara lain untuk menyatukan dan meminda undang-undang yang berhubungan dengan pemeliharaan, perlindungan, pemulihan kanak-kanak untuk mengadakan peruntukan-peruntukan bagi perkara-perkara yang berkaitan di atas prinsip-prinsip tertentu. Di antara prinsip-prinsip tersebut disebutkan dalam Akta 611 ialah mengiktiraf bahawa seorang kanak-kanak bukan sahaja merupakan suatu bahagian yang penting dalam masyarakat sedemikian, tetapi juga merupakan kunci kehidupan, pembangunan dan kemakmuran masyarakat itu. Oleh itu, dari perolehan kualitatif ini, 24% daripada responden mengakui bahawa undang-undang yang sedia ada kini telah pun ketat, manakala 76% lagi masih mengatakan undang-undang ini berada dalam keadaan yang agak lemah dan perlu digubal semula. Berdasarkan tinjauan yang kelima, adakah perbalahan daripada faktor kekeluargaan ini penyebab berlakunya kes penderaan ini? Dari tinjauan ini, menunjukkan 40% bersetuju dengan sokongan majoriti penuh bahawa keluarga merupakan faktor yang menyumbang kepada kes penderaan ini. Manakala, 2 orang responden dengan peratusan 4% tidak bersetuju bahawa kes penderaan ini berlaku dalam faktor kekeluargaan. Catapan ini memperoleh 54% daripada responden tidak bersetuju bahawa undang-undang yang sedia ada ini mengurangkan kes penderaan kanak-kanak di negara
kita. Lagi 46% pula daripada responden bersetuju bahawa dengan adanya akta-akta ini telah digubal dan dapat mengurangkan kes penderaan kanak-kanak. Kes ini juga dapat dikurangkan dengan pendidikan awal dari keluarga. Berdasarkan soalan tinjauan yang ketujuh, tinjauan ini dibuat sokongan majoriti menunjukkan bahawa 41 orang mengambil berat berkenaan dengan kes penderaan ini. Selebihnya mewakili 9 orang dengan peratusan sebanyak 18% masih lagi kurang pengetahuan terhadap kes-kes penderaan yang berlaku saban hari. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Amir Daniel bin Hamzah, nombor matrik CD 210308. Hari ini saya ingin membentang mengenai analisis kajian. Okey, saya punya pembentangan dengan soalan nombor 8. Adakah anda mengambil berat mengenai kes penderaan kanak-kanak? Okey, berdasarkan responden yang kami dapat, 98% mengatakan ya dan 2% mengatakan tidak. Hal ini demikian kerana majoriti daripada responden mengambil berat terhadap kes penderaan kanak-kanak pada masa ini. Hal ini demikian kerana ini dapat melatih dirilah. Mereka menimba ilmu jugalah daripada mengabaikan semua benda ini. Orang kata sebahagian daripada ilmu pengetahuan juga, sebab kes penderaan kanak-kanak ini kata sesuatu yang besar dan kata sukar untuk dibendung sebab benda ni kerap berlaku. Okey, seterusnya. Soalan nombor 9. Adakah pihak kerajaan harus melibatkan diri dalam menangani masalah ini? Okey, 98% mengatakan ya dan 2% mengatakan tidak. Hal ini kerana kerajaan adalah tunjang utama dalam isu ini. Hal ini demikian kerana kerajaan dapat memberi kerjasama dalam membantah daripada perkara ini berlaku. Penggubalan undang-undang di negara kita masih lagi lemah. Tapi justru itu, walaupun kita punya masih lemah, tapi dunia pun sama. Mereka juga sukar untuk membendung masalah kes penderaan kanak-kanak. Hal ini demikian kerana kita juga dapat memperbaharuilah juga sistem kehakiman, iaitu dari semasa ke semasa agar kes ini dapat dikurangkan. Okey, soalan yang ke-10. Adakah anda tahu penderaan boleh berlaku bukan sahaja dari segi fizikal? Ia juga boleh berlaku dari segi fisiologi, seksual dan juga pengabaian. Okey, 96% mengatakan ya dan 4% mengatakan tidak. Berdasarkan responden, majoriti daripada mereka mengatakan ya. Hal ini demikian kerana kanak-kanak bukan sahaja didera, mereka juga akan mengalami fobia, iaitu dari segi psikologi. Fobia, dan mereka juga mungkin akan mengalami amnesia, benda tu orang panggil penyakit, orang kata kenang perkara yang lama. Orang kata perkara yang benda tu kerap berlaku, mereka tu akan sentiasa ingat benda tu, dan itu akan menjadi juga membawa kepada masalah untuk mereka bergaul apa semua, dan mereka selalu menyendiri. Contohnya macam dalam gambar ni lah, bersendirian, dan orang kata sentiasa pendam dirilah. Okey, seterusnya. Okey, bahagian B. Soalan berkaitan tajuk. Ulasan mengenai isu semasa berkaitan jenayah penderaan terhadap kanak-kanak dalam kalangan masyarakat pada hari ini. Okey, soalan nombor 1. Adakah institusi kehakiman mampu menangani dan mengatasi tingkah laku manipulasi undang-undang dalam kalangan kuam bela dan kuam cara? 92% mengatakan setuju dan 8% mengatakan tidak setuju. Okey, pertamanya, majoriti daripada mereka mengatakan setuju. Hal ini demikian kerana berdasarkan pemahatan kami, hakim mampu memanipulasi dan tidak memberi kemenangan terhadap salah
dan sekaligus memberi hukuman setimpal terhadap perbuatannya. Contohnya pesalah yang mendera kanak-kanak sehingga menyebabkan cedera parah. Pesalah mampu dikenakan penjara maksimum 10 tahun dan didenda lebih daripada RM20,000 atau kedua-duanya sekali. Seterusnya, soalan 2. Adakah Parlimen memain peranannya dalam memastikan undang-undang atau akta berkaitan penderaan kanak-kanak digumbal mengikut perubahan keadaan semasa? 80% mengatakan setuju dan 16% mengatakan tidak setuju. Hal ini demikian kerana Parlimen adalah satu platform yang terbaik dalam ahli Parlimen dalam menyemak dan mengimbangi peranan dalam memainkan kerajaan dalam usaha membendung jenayah penderaan kanak-kanak. Justru itu, Parlimen haruslah memainkan peranan yang tinggi agar dapat membentuk masyarakat yang sejahtera dan harmoni dan dapat mengurangkan juga kes penderaan kanak-kanak daripada terus memanipulasi Malaysia. Okey, soalan yang ketiga. Adakah kelas kekeluargaan wajib diambil oleh pasangan yang ingin berkahwin bagi mengetahui cara dan teknik penjagaan anak yang betul? 98% daripada responden mengatakan setuju dan selebihnya mengatakan tidak setuju. Hal ini demikian kerana bagi sebuah pasangan haruslah menjalani kelas agar mereka dapat membina ilmu dan dapat bila buat keputusan tu kita dapat keputusan yang berhemah lah. Kita dapat elak daripada benda-benda yang tak sepatutnya berlaku. Lebih kurang macam contohnya menghantar anak ke rumah asuhan tanpa mengetahui apa yang dikerjakan oleh anak-anak di rumah. Macam biarkan anak-anak rumah. Okay, lebih baik kita hantar anak-anak kita ke rumah asuhan agar mendapat jagaan yang betul. Macam itulah kita lebih mengetahui mana lebih baik untuk anak-anak. Okey, itu sahaja daripada saya, Amir Daniel. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Azwan bin Manawi daripada Fakulti Teknologi dan Perniagaan. Saya teruskan dengan analisis kajian, iaitu ibu bapa tidak seharusnya menjadikan anak-anak sebagai mangsa untuk melepaskan kemarahan sekiranya terjadi apa-apa masalah. Persoalan ini sebanyak 100% mendominasi dengan setuju supaya ibu bapa tidak melepaskan emosi mereka kepada anak-anak jika dalam keadaan kemarahan atau beremosi dengan memukul mereka dan lain-lain. Hal ini disebabkan oleh ibu bapa yang merasakan tekanan di tempat kerja ataupun soal rumah tangga, contohnya mempunyai masalah dalam kewangan atau pengelutan pasangan, dan akhirnya anak-anak menjadi tempat melepaskan kemarahan mereka. Oleh sebab itu, ibu bapa seharusnya mengawal emosi atau perasaan bila bercakap berhadapan dengan anak-anak supaya anak-anak tidak terkena impak yang diputuskan oleh ibu bapa. Di samping itu, ibu bapa haruslah mendidik anak-anak dengan secara berilmu dan tata tertib, bukannya dengan emosi. Persoalan ini sebanyak 98% responden menyatakan bersetuju dengan persoalan di atas. Hal ini demikian kerana anak-anak perlulah memberi didikan secara sifat mahmudah agar diredai oleh Tuhan dan mendapat membentuk anak-anak yang berkerti mulia. Contohnya menghormati ibu bapa, orang lebih tua, tidak angkuh serta sombong, dan yang paling penting menghormati ibu bapa. Kesannya masalah seperti persoalan di atas dapat dielakkan dengan anak-anak juga dapat dijauhkan daripada mengenal erti pergaduhan dan sekatan dengannya. Selain daripada itu, ibu bapa hendaklah sentiasa bertanya khabar
keadaan mereka ketika berada di pusat jagaan seperti taska, tadika dan lain-lain pusat jagaan. Hal ini disebabkan anak-anak akan merasa diri mereka lebih disayangi kerana ibu bapa cakna terhadap mereka. Sekaligus ibu bapa akan mendapat tahu apa yang diajar dan dibuat di pusat jagaan mereka. Hal ini memberi maklum balas yang positif terhadap keluarga, masyarakat dan negara dengan tidak tercemar oleh perkara-perkara negatif seperti yang kita bincangkan. Seterusnya, pusat asuhan perlu mengambil pekerja yang bertauliah agar mempunyai pengetahuan berkenaan dengan penjagaan anak-anak. Sebanyak 100% responden bersetuju untuk pusat asuhan mengambil pekerja yang bertauliah dan berpengetahuan. Hal ini demikian kerana isu kecuaian, pengabaian dan penderaan bayi dan kanak-kanak oleh pengasuh, taman asuhan, taska dan pusat jagaan seringkali berlaku bagaikan tiada kesudahan. Dalam pada itu, Jabatan Kebajikan Masyarakat haruslah sentiasa memberikan bantuan dan kerjasama kepada para ibu bapa agar dapat menyediakan segala kanak mereka bagi golongan yang memerlukan. Seramai 98% responden setuju agar Jabatan Kebajikan Masyarakat bekerjasama dengan ibu bapa dalam isu ini. Hal ini demikian kerana kanak-kanak merupakan sebahagian daripada masyarakat yang amat penting yang menjadi aset negara dan penyambung nadi pembangunan negara pada masa hadapan. Di samping itu, adakah wajar diadakan kempen kesedaran tentang kes penderaan kanak-kanak pada masa ini? Seramai 96% daripada 50 responden bersetuju untuk ajukan kempen kesedaran tentang kes kanak-kanak. Hal ini disebabkan oleh masih ramai yang tidak mengambil berat akan penderaan kanak-kanak yang akan menjadi penyambung generasi untuk seterusnya. Mereka seharusnya dididik dengan prihatin dan bukannya secara kekerasan. Akhir sekali, adakah anak-anak muda zaman sekarang memberitahu mengenai isu semasa berkaitan jenayah penderaan terhadap kanak-kanak? Seramai 84% daripada 50 responden bersetuju supaya kanak-kanak mengambil tahu akan isu semasa tentang penderaan kanak-kanak agar mereka dapat peka dan cakna terhadap perkara yang berlaku di sekeliling mereka. Hal ini demikian kerana pada era globalisasi ini, kanak-kanak banyak tidak mengambil cakna tentang hal sedemikian kerana mereka berfikir bahawa ibu bapa adalah segalanya bagi mereka dan apa-apa hal hanya bergantung kepada ibu bapa. Oleh sebab itu, ibu bapa juga harus memberi pendedahan akan isu ini kepada anak-anak dan tidak terlalu memanjakan mereka agar amalan berdikari wujud dalam setiap golongan kanak-kanak sekarang ini. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Kajian yang telah kami buat. Secara intiannya, daripada kajian yang telah kami buat terhadap penderaan kanak-kanak di Malaysia, kami dapat simpulkan bahawa penderaan kanak-kanak ini bermula daripada masalah tingkah laku pada dasarnya. Penderaan kanak-kanak yang menindas individu lain dan bertindak secara kasar amatlah tidak berperi kemanusiaan. Kes penderaan kanak-kanak merupakan satu perbuatan yang amat keji yang dilakukan dalam kalangan masyarakat kita. Perbuatan ini sangatlah dilarang dari sisi agama, tidak kira agama apa sekalipun. Hal ini demikian kerana perbuatan ini adalah punca kepada jahanamnya aset penting negara pada masa akan datang dan akan memusnahkan kehidupan kita sendiri. Kita harus ingat bahawa anak-anak kecil merupakan amanah Tuhan yang sangat suci dan bersih. Oleh sebab itu, kita sebagai orang dewasa haruslah bertanggungjawab untuk membimbing dan membentuk mereka supaya dapat menjadi seorang insan yang baik dan berguna pada masa akan datang. Sekiranya mereka diperlakukan dengan tindakan negatif seperti dipukul atau didera semasa kecil, berkemungkinan besar mereka akan menjadi seorang individu yang bersikap ganas apabila sudah membesar kelak. Maka dengan itu, kita haruslah menyayangi dan menjauhkan mereka dari segala perkara negatif,
terutamanya penderaan, kerana ia tidak menguntungkan mana-mana pihak, malah dosa yang kita akan dapat di akhirat. Seterusnya, penderaan kanak-kanak meningkat secara drastis pada akhir-akhir ini. Insiden penderaan kanak-kanak amatlah berkait rapat dengan pendedahan, kepahaman dan penerimaan masyarakat terhadap definisi penderaan tersebut. Contohnya, memukul anak boleh dianggap sebagai tindakan disiplin dari satu segi, dan dari segi lain pula dilihat sebagai penderaan. Oleh itu, insiden penderaan kanak-kanak bergantung kepada pahaman dan penerimaan masyarakat terhadap definisi penderaan tersebut. Dalam kajian yang telah kami lakukan, penderaan terbahagi kepada 4 kategori, iaitu penderaan fizikal, penderaan emosi, penderaan seksual, dan pengabaian. Jelaslah bahawa setiap pihak memiliki tanggungjawab supaya penghayatan falsafah sejahtera ini perlu dipupuk dalam jati diri setiap masyarakat agar tidak berlaku penindasan terhadap kanak-kanak yang tidak berdosa. Oleh yang demikian, setiap ibu bapa dan masyarakat perlulah prihatin dalam keadaan sekeliling agar jenayah ini dapat dibendung supaya tidak menjadi kebiasaan dalam kehidupan seharian. Setiap pihak perlu bekerjasama dalam mencapai matlamat untuk mengatasi masalah penderaan kanak-kanak di Malaysia, bukan hanya menunding jari menyalahkan antara satu sama lain dalam kegagalan membentuk kehidupan sejahtera. Justru itu, sekiranya semua pihak yang bertanggungjawab memainkan peranan mereka untuk mencari penyelesaian serta melaksanakannya, sudah pasti jenayah penderaan kanak-kanak dapat diatasi. Akhir sekali, masyarakat akan memandang tinggi nilai kemanusiaan di samping mempunyai kesadaran terhadap kesan penjenayah penderaan kanak-kanak terhadap kesejahteraan hidup mereka. Sekian, terima kasih.